Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsi satu fakta yang mengejutkan. Pada saat ini juga, keradangan yang bermula dari usus Anda mungkin sedang mengalir melalui saluran darah menuju ke otak Anda. Keradangan usus ini ibarat aliran air bawah tanah, mengalir ke seluruh badan, menembusi hingga ke otak, dan menyebabkan penyakit seperti demensia, Parkinson, dan kemurungan. Apa yang lebih mengejutkan? Adakah Anda tahu? Apabila pesakit demensia peringkat awal dikaji, didapati lebih 90% case menunjukkan ketidakseimbangan mikrobiom usus telah berlaku terlebih dahulu. Bukan otak yang sakit dahulu, tetapi usus yang sakit dahulu. Kisah ini adalah benar. Kerana ini adalah fakta yang telah didedahkan oleh pasukan penyelidik bersama dari institusi-institusi sains terkemuka negara. Tetapi, bagaimana jika kita boleh melindungi usus, yaitu titik permulaan segala keradangan, hanya dengan satu jenis makanan? Jika Anda menggabungkan halia yang akan saya perkenalkan hari ini dengan beberapa makanan lain, ia akan menjadi sejenis ubat semula jadi dengan kuasa penyembuhan yang luar biasa, membantu mengawal keradangan usus, melancarkan peredaran darah, dan melindungi otak. Uncik Abdullah bin Ahmad, 73 tahun, yang telah mengamalkan kaidah ini selama 3 bulan, telah melihat peningkatan serentak pada masalah pencernaan kronik dan kemerosotan ingatannya. Apabila usus menjadi lebih sihat, aliran darah ke otak juga bertambah baik. Fikirannya juga menjadi lebih tajam. Jika Anda menonton hingga akhir, saya akan memberitahu Anda segalanya, dari cara menggunakan halia yang boleh dimulakan hari ini, sehinggalah kepada kombinasi emas yang membantu mencapai 100% keberkesanan. Baiklah, sebelum itu, izinkan saya bertanya 3 soalan yang sangat penting. Pertama, adakah Anda berasa pikiran tidak cergas dan masih letih berpanjangan apabila bangun pagi? Kedua, adakah tangan dan kaki Anda sering berasa sejuk atau kebas? Dan adakah Anda berasa mudah hilang tenaga apabila menaiki tangga? Ketiga, kebelakangan ini, adakah Anda sering terlupa perkara seperti nama orang atau janji temu? Jika Anda mengalami 2 atau lebih daripada 3 gejala ini, kemungkinan besar keradangan mikro yang bermula di usus Anda sedang mengalir melalui saluran darah menuju ke otak Anda. Tetapi, janganlah terlalu risau. Jika Anda menonton video ini hingga akhir, saya akan memberitahu Anda dengan tepat cara menggunakan halia dan kombinasi emas untuk memaksimumkan keberkesanannya yang boleh Anda amalkan mulai sekarang. Jika video ini bermanfaat, sila berikan sokongan kepada saya dengan menekan butang suka, like, dan langgan subscribe. Dan jika Anda menghidupkan lonceng pemberitahuan untuk semua, Anda tidak akan terlepas maklumat kesehatan penting dan akan menerimanya dengan segera. Selain itu, jika Anda berkongsi video ini dengan orang terdekat yang mengalami masalah penghadaman atau ingatan, ia akan menjadi satu bantuan yang besar. Jika Anda menjaga kesehatan dengan cara yang betul mulai hari ini, dalam masa 3 bulan sahaja, badan Anda boleh berubah sepenuhnya. Saya Dr. Mohad Rizal, seorang penyelidik dalam bidang kesehatan warga EMAS. Hari ini saya akan menyampaikan maklumat penting yang mungkin boleh menyelamatkan nyawa Anda. Baiklah, sekarang mari kita mendalami butirannya, memahami mengapa radang usus berlaku dan bagaimana halia menyelesaikan semua ini. Baiklah, mulai dari sekarang adalah bahagian yang penting. Jika tuan-tuan dan puan-puan mendengar dengan teliti, hari ini mungkin menjadi titik perubahan besar dalam hidup Anda. Sebenarnya, mengapa usus menjadi radang? Kita perlu tahu, puncanya barulah kita boleh mencegahnya. Terdapat 5 punca utama. Pertama, tabiat pemakanan yang salah. Jika Anda banyak makan makanan segera, makanan yang diproses, bakteria jahat di dalam usus akan meningkat secara mendadak. Coba bayangkan, di dalam usus kita terdapat bakteria baik dan bakteria jahat yang hidup bersama. Pada asalnya, ia perlu seimbang dengan nisbah kira-kira atan bahagian bakteria baik dan tu bahagian bakteria jahat, tetapi apabila makan makanan segera, Anda sedang membekalkan makanan kepada bakteria jahat. Bakteria jahat makan sehingga kenyang lalu membiak. Apabila itu berlaku, bakteria baik tidak lagi mempunyai tempat. Keseimbangan berubah menjadi 5,000 dan jika serius, ia boleh terbalik menjadi 3,7. Bahan tambahan kimia dalam makanan segera lebih berbahaya. Ia menyerang lapisan mukosa usus secara langsung.
seperti menyembur asid pada dinding yang menghakisnya, dinding usus kita mulai rosak. Kedua adalah stres yang kronik. Apabila mengalami stres, badan kita mengeluarkan banyak hormon stres. Bahan ini menyebabkan dinding usus menipis. Lapisan mukosa usus yang asalnya tebal seperti selimut tebal tiba-tiba menjadi nipis seperti kertas tisu. Apabila itu berlaku, ia mudah koyak dan berlubang. Selain itu, pergerakan usus juga menjadi perlahan. Makanan yang tinggal lama di dalam usus mulai mereput dan menghasilkan toksin. Terutamanya bagi warga emas, pengurusan stres menjadi lebih penting. Kebimbangan tentang anak-anak, kesehatan, dan keuangan berkumpul, dan usus adalah tempat pertama yang memberikan isyarat. Ketiga adalah penggunaan obat-obatan yang berlebihan. Terutamanya mereka yang kerap mengambil obat penahan sakit dan antibiotik perlu berhati-hati. Antibiotik ialah obat pembunuh kuman, bukan? Tetapi ia tidak hanya memilih dan membunuh bakteria jahat. Ia membunuh semuanya tanpa membezakan bakteria baik atau jahat. Ia seperti menyembur racun perosak untuk membunuh serangga perosak tetapi turut membunuh lebah madu. Hanya dengan mengambil antibiotik selama seminggu, jumlah bakteria baik di dalam usus telah berkurangan separuh. Dan untuk pulih, ia mengambil masa 3 hingga 6 bulan. Obat penahan sakit pula merosakkan dinding usus secara langsung. Jika diambil secara berterusan selama lebih dari seminggu, dinding usus boleh mengalami ulser dan pendarahan. Anda mungkin mengalami pendarahan usus tanpa menyadarinya. Keempat, apabila usia meningkat, usus secara semula jadi akan menjadi lemah. Apabila melepasi usia 60 tahun, kadar penjanaan semula dinding usus menjadi perlahan. Lapisan mukosa usus badan kita pada asalnya dijana semula setiap hari, seperti menukar pakaian baharu. Tetapi apabila berusia, proses ini mengambil masa sehingga seminggu, 2 minggu. Dalam tempo itu, dinding usus berada dalam keadaan lemah seperti memakai pakaian lama, jadi ia sangat mudah menjadi radang. Selain itu, pergerakan usus juga menjadi lemah dan enzim pencernaan juga kurang dirembeskan. Rembesan asid perut juga berkurangan. Oleh itu, walaupun makan jumlah makanan yang sama, Anda akan berasa lebih sukar untuk hadam berbanding dahulu. Semasa berusia 2020 and 2020 apa sahaja yang dimakan mudah dihadam, bukan? Tetapi sekarang, hanya makan lebih sedikit sahaja, perut sudah kembung. Itu semua karena fungsi usus telah merosot. Kelima adalah kurang bersenam. Usus juga terdiri daripada otot. Perlu bersenam barulah usus dapat mengecut dengan baik. Jika Anda hanya duduk sepanjang hari, usus juga akan menjadi malas. Apabila pergerakan usus menjadi perlahan, najis akan tinggal lama di dalam usus. Apabila itu berlaku, toksin akan diserap semula dan menyebabkan keradangan. Terutamanya selepas pandemi COVID-19, ramai orang hanya tinggal di rumah, bukan? Tidak berjalan-jalan, hanya menonton TV, maka usus juga akan menjadi lembab. Kelima-lima faktor ini bertindak secara gabungan dan memulakan keadaan radang usus. Tetapi apakah titik utamanya di sini? Yaitu tindak balas keradangan. Apabila keradangan berlaku, tentera badan kita akan bertindak. Sel darah putih, sel-sel imun akan bergegas menyerang musuh. Pada masa ini, mereka merembeskan pelbagai bahan isyarat keradangan. Masalahnya ialah bahan-bahan penyebab radang ini tidak hanya menyerang musuh, mereka juga tersilap menembak sel-sel pihak kita sendiri, seperti membakar rumah untuk menangkap si kor kutu. Kutu dapat ditangkap, tetapi seluruh rumah telah hangus terbakar. Jika keadaan ini menjadi serius, penyakit autoimun akan timbul, seperti artritis, reumatoid, lupus, penyakit tiroid. Menggabungkan hasil kajian dari beberapa hospital university tempatan, lebih 60% pesakit yang menghidap penyakit autoimun didapati mengalami radang usus sebelumnya. Dan apabila bahan-bahan penyebab radang ini mengikut darah naik ke otak, sel-sel imun di dalam otak mulai hilang kawalan. Mereka tersilap menganggap sel-sel otak sebagai musuh dan menyerangnya. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda contoh-contoh spesifik bagaimana ini berlaku dalam realiti. Mungkin Anda juga mempunyai pengalaman yang serupa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan ceritakan kisah Puan Fatimah, 7 tahun, yang saya temui minggu lepas. Beliau adalah orang yang mempunyai kesemua 5 pungka yang saya sebutkan tadi. Beliau terpaksa hidup dengan ubat penghadaman selama lebih 10 tahun. Perutnya sentiasa kembung, berangin,
dan keadaan sembelit serta zirit-birit berulang-ulang. Apabila saya bertanya apa yang beliau makan, beliau berkata kerana tinggal seorang diri, beliau sering makan secara ala kadar dengan nasi bungkus segera atau mie segera. Ini adalah punca pertama, tabiat pemakanan yang salah. Beliau bimbang tentang anak-anaknya sehingga tidak dapat tidur malam, sentiasa berasa tidak tentram dan cemas. Ini adalah punca kedua, stres yang kronik. Kerana sukar hadam, beliau mengambil ubat penghadaman setiap hari, dan kerana sakit lutut, beliau juga kerap mengambil ubat penahan sakit. Ini adalah punca ketiga penyalahgunaan ubat. Pada usia hampir 80 tahun, fungsi ususnya sudah tentu telah merosot. Itulah punca keempat. Selepas pandemi COVID-19, beliau hampir tidak keluar rumah. Sepanjang hari hanya di dalam rumah, jadi tiada sebarang aktiviti fisikal. Punca kelima juga telah lengkap. Tetapi, masalahnya tidak berhenti di situ. 3 tahun lalu, ingatannya mula merosot. Beliau lupa perkara yang baru berlaku beberapa hari lepas dan bahkan terkeliru dengan nama cucunya. Keluarga bimbang itu adalah gejala awal demensia. Hospital telah memberikan ubat demensia tetapi tidak banyak berkesan. Mengapa begitu? Kerana mereka hanya merawat otak. Masalah sebenar terletak pada usus. Baiklah, sekarang saya akan bercakap tentang bagaimana usus dan otak berhubung. Usus dan otak dihubungkan oleh sebatang saraf besar, seperti sebuah lebuh raya. Beribu-ribu isyarat dihantar ulang-alik setiap saat melalui laluan saraf ini. Yang mengherankan ialah lebih 90% daripadanya adalah isyarat yang pergi dari usus ke otak. Untuk gambaran yang lebih mudah, ia seperti ini. Otak adalah pengarah, manakala usus adalah setiausaha. Tetapi laporan dibuat oleh setiausaha kepada pengarah sepanjang hari. Jika usus sakit, usus akan terus melaporkan kepada otak bahwa ia sedang sakit. Jadi, apabila usus menjadi radang, apa yang berlaku? Ia akan menyerang otak melalui 3 laluan. Pertama, isyarat terus naik melalui saraf. Seperti usus yang sentiasa membuat panggilan kecemasan kepada otak memberitahu bahwa ia sedang sakit, otak juga menjadi stres. Kes Puan Fatimah adalah seperti itu. Kerana ususnya telah sakit selama 10 tahun, otaknya juga telah menerima isyarat stres selama 10 tahun. Kedua, dinding usus pecah. Dinding usus pada asalnya dibina seperti tembok yang sangat kukuh. Ia hanya membenarkan nutrien baik melaluinya dan menghalang sepenuhnya bakteria jahat atau toksin daripada masuk. Tetapi apabila radang, tembok ini mula retak dan lubang-lubang mula muncul. Apabila itu berlaku, perkara-perkara yang sepatutnya tidak boleh masuk seperti bakteria, toksin, makanan yang tidak dihadam, sisa-sisa akan mudah menceroboh masuk ke dalam saluran darah. Keadaan ini dipanggil sindrom usus bocor. Secara mudahnya, ia seperti air yang bocor dari usus, perkara-perkara buruk turut keluar bersamanya. Apabila ujian darahnya diperiksa, paras keradangannya 3 kali lebih tinggi daripada paras normal. Toksin yang bocor dari ususnya sedang beredar di dalam darahnya. Laluan ketiga adalah yang paling menakutkan. Toksin dan bahan penyebab radang yang beredar di dalam darah akan naik ke otak. Otak juga mempunyai penghalang pelindung saluran darah, tetapi jika keradangan teruk, ia juga akan ditembusi. Seperti telah mengunci pintu utama, tetapi pencuri memanjat tembok masuk ke dalam rumah. Jadi apa yang akan berlaku di dalam otak? Sel-sel pengawal di dalam otak akan membunyikan penggera. Mereka fikir ada musuh menceroboh dan mula menembak, tetapi masalahnya ialah mereka turut menyerang sel-sel otak pihak kita sendiri. Pasukan penyelidik dari Institut Sains dan Teknologi Kebangsaan telah mengesahkan perkara ini melalui eksperimen ke atas haiwan. Tikus yang sengaja dijangkiti radang usus mengalami kemerosotan ingatan sebanyak 40% hanya selepas minggu. Apabila otak mereka diperiksa, didapati terdapat plak protein sampah yang terkumpul sama seperti di dalam otak pesakit demensia. Sebenarnya, para penyelidik di Malaysia apabila menganalisis usus pesakit demensia peringkat awal, mendapati taburan bakteria yang sama sekali berbeza berbanding orang normal. Bakteria baik sedikit, manakala bakteria jahat mendominasi. Ada satu lagi fakta yang lebih menakjubkan. Serotonin, bahan yang kita panggil hormon kegembiraan, tahukah Anda di mana ia dihasilkan? Hanya 5% dihasilkan di otak. 95% selebihnya dihasilkan di usus.
Oleh itu, jika usus tidak sehat, serotonin tidak akan dihasilkan secukupnya, dan ketika itu kita akan berasa sedih dan cemas. Puan Fatimah juga sedang mengambil obat anti kemurungan. Karena ususnya tidak sehat, hormon kegembiraan tidak dirembeskan, yang membawa kepada kemurungan. Radang usus yang terkumpul selama 10 tahun telah mengikut saraf, mengikut darah naik ke otak. Oleh itu, masalah pencernaan dan kemerosotan ingatan muncul serentak. Sekarang Anda faham, bukan? Untuk melindungi otak, kita mesti melindungi usus terlebih dahulu. Tetapi masalah timbul di sini. Radang usus tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ia tidak mudah dikesan melalui ujian darah, dan pada peringkat awal juga sukar dikenal pasti melalui endoskopi. Tetapi badan akan memberikan isyarat. 5 gejala yang saya sebutkan pada bahagian awal tadi adalah lampu amaran radang usus, masalah pencernaan, kebas tangan dan kaki, keletihan waktu pagi, kemerosotan ingatan, keradangan yang bergerak ke seluruh badan. Semua ini mungkin masalah yang berpunca dari usus. Tetapi ada satu lagi fakta yang lebih menakjubkan, yaitu terdapat satu kaedah yang boleh menyelesaikan semua ini serentak. Sejurus selepas ini, saya akan mendedahkan perkara-perkara penting yang Anda mesti tahu. Baiklah, mulai dari sekarang adalah bahagian yang benar-benar penting. Sila beri tumpuan dan ikuti saya. Saya akan terangkan satu persatu, berserta bukti saintifik, mengapa halia boleh melindungi usus dan otak serentak. Kegunaan pertama, kesan anti radang yang kuat. Di dalam halia terkandung satu komponen yang dipanggil gingerol. Bahan ini berupaya menyekat kilang yang menghasilkan keradangan itu sendiri. Di dalam badan, kita terdapat sebuah kilang yang menghasilkan keradangan. Apabila kilang ini beroperasi, bahan-bahan penyebab radang akan dirembeskan secara besar-besaran. Gingerol akan mengunci pintu kilang ini. Apabila itu berlaku, jumlah bahan penyebab radang akan berkurangan hampir 80%. Sebenarnya, apabila pesakit artritis diberi 3 gram halia setiap hari selama minggu, kesakitan lutut mereka berkurangan hampir separuh. Paras keradangan juga berkurangan lebih 30%. Terutamanya, ia sangat berkesan untuk radang usus. Halia membantu menebalkan lapisan pelindung yang menyaluti dinding usus. Bayangkan dinding usus adalah sehelai selimut. Asalnya ia disaluti oleh selimut musim panas yang nipis, tetapi apabila makan halia, ia akan digantikan dengan selimut musim sejuk yang tebal. Apabila itu berlaku, dinding usus akan menjadi lebih kukuh dan toksin tidak dapat keluar. Kegunaan kedua, memperbaiki peredaran darah. Apabila Anda makan halia, badan akan menjadi hangat, bukan? Itu adalah karena saluran darah sedang mengembang. Saluran darah yang asalnya sempit, apabila bertemu halia, akan menjadi lebar, seperti jalan raya yang sesak kembali langkar. Apabila saluran darah mengembang, darah akan mengalir lebih laju. Jumlah darah ke otak juga lebih banyak. Oksigen dan nutrien akan dibekalkan secukupnya kepada sel-sel otak. Selain itu, halia juga menghalang darah daripada membeku. Ia membantu mencegah pembentukan darah beku. Apabila individu berusia lebih 65 tahun diberi halia selama 3 bulan, markah ujian ingatan mereka meningkat secara purata 25%. Karena jumlah darah ke otak meningkat, pikiran mereka menjadi lebih tajam. Kegunaan ketiga, meningkatkan bakteria baik di dalam usus. Ini sangat penting. Halia adalah makanan untuk bakteria baik. Bayangkan usus adalah sebuah ladang, dan bakteria baik adalah tanaman. Halia adalah baja untuk tanaman ini. Apabila dibaja, tanaman akan tumbuh subur, bukan? Apabila makan halia, bakteria baik akan meningkat dengan cepat. Menurut hasil kajian Persatuan Sains Makanan Malaysia, mereka yang makan halia selama 4 minggu mengalami peningkatan jumlah bakteria baik di dalam usus sehingga 60%. Apabila bakteria baik meningkat, apa yang berlaku? Pertama, mereka menghasilkan bahan yang membantu mengukuhkan dinding usus, seperti menyapu simen untuk mengukuhkan dinding. Kedua, mereka menghalau bakteria jahat. Apabila bakteria baik menduduki tempat, bakteria jahat tidak lagi mempunyai ruang untuk hidup. Ketiga, mereka menekan keradangan yang berlebihan dan meningkatkan fungsi imun yang diperlukan.
Kegunaan keempat, membantu penghadaman. Apabila makan halia, usus akan mengecut dengan lebih baik. Makanan akan bergerak lebih cepat di dalam usus. Jika makanan tinggal lama di dalam usus, ia akan mula mereput. Apabila itu berlaku, toksin akan dihasilkan dan menyebabkan keradangan. Halia membantu menolak makanan keluar dengan lebih cepat. Dengan itu mencegah keadaan ini. Selain itu, ia juga membantu merembeskan lebih banyak enzim pencernaan. Terutamanya enzim yang menguraikan protein seperti daging dan ikan menjadikan penghadaman lebih mudah. Hasil eksperimen menunjukkan, apabila makan halia, kelajuan pergerakan makanan dari perut ke usus menjadi 30% lebih cepat, rasa kembung dan sukar hadam akan bertambah baik. Kegunaan kelima, melindungi otak secara langsung. Antioksidan di dalam halia membantu melindungi sel-sel otak. Setiap hari, badan kita menghasilkan bahan berbahaya yang dipanggil radikal bebas. Bahan ini menyebabkan sel-sel teroksida, terutamanya sel-sel otak yang sangat sensitif terhadap radikal bebas. Halia membantu membersihkan radikal bebas ini. Seperti menyapu lapisan anti karat, ia membantu sel-sel otak tidak teroksida. Kajian menunjukkan halia berupaya menghalang pengumpulan protein sampah punca penyakit demensia. Ia membantu membersihkan otak. Ia juga menyokong penghasilan neurotransmitter yang penting untuk ingatan. Kegunaan keenam, mengurangkan stres. Terdapat kajian yang menunjukkan halia membantu mengurangkan hormon stres. Apabila mengalami stres, badan kita mengeluarkan banyak hormon stres. Bahan ini menyebabkan dinding usus menipis. Apabila makan halia selama 8 minggu, hormon stres berkurangan secara purata 28%. Apabila stres berkurangan, usus juga menjadi lebih sehat, dan apabila usus sehat, hormon kegembiraan akan dihasilkan dengan baik, mewujudkan kitaran positif yang membantu mood menjadi lebih baik. Kegunaan ketujuh, menguatkan sistem imun. Halia membantu tentera badan kita menjadi lebih kuat. Sel darah putih, sel-sel imun akan menjadi lebih aktif. Terutamanya, sel pembunuh semula jadi natural killer cells, yang bertugas mencari dan memusnahkan sel kanker atau sel yang dijangkiti virus, akan diaktifkan. Selain itu, badan juga menghasilkan lebih banyak antibodi. Keupayaan pertahanan terhadap patogen dari luar dipertingkatkan. Mereka yang minum teh halia setiap hari selama 3 bulan, musim sejuk mempunyai kadar jangkitan selesema yang berkurangan lebih separuh. Tetapi ada satu lagi fakta yang lebih menakjubkan. Apabila makan halia bersama beberapa jenis makanan tertentu, kesannya akan berganda 2-3 kali ganda. Sejurus selepas ini, saya akan tunjukkan kepada Anda satu fakta yang lebih menakjubkan daripada halia itu sendiri. Ini hanyalah permulaan. Mulai sekarang adalah intipati yang sebenar. Sekarang, saya akan berikan Anda kaedah-kaedah spesifik yang boleh Anda amalkan sendiri. Ini adalah 4 gabungan emas yang membantu memaksimumkan keberkesanan halia. Gabungan pertama, halia dan madu. Madu adalah makanan terbaik untuk bakteria baik di dalam usus. Apabila kesan anti radang halia dan kesan penggalak bakteria baik madu digabungkan, kesan sinergi akan meletus. Caranya sangat mudah. Basuh bersih 100 gram halia dan hiris nipis. Masukkan ke dalam balang kaca bersama 200 gram madu dan rendam di dalam peti sejuk selama kira-kira 3 hari. Pada waktu pagi semasa perut kosong, bancuh sehiris halia dan 1 sudu madu dengan air suam untuk diminum. Perut akan dikejutkan dan penghadaman akan menjadi lebih mudah sepanjang hari. Perkara yang perlu diingat ialah jangan bancuh madu dengan air yang terlalu panas. Komponen baik di dalam madu akan musnah. Air suam atau air pada suhu bilik adalah yang terbaik. Gabungan kedua, halia dan kurma merah. Kurma merah membantu menyokong peredaran darah dan qi serta memanaskan badan. Apabila dimakan bersama halia, ia adalah penawar khusus untuk kebas tangan dan kaki, serta masalah tangan dan kaki sejuk. Masukkan beberapa hiris halia dan 3-4 biji kurma merah ke dalam periuk, reneh dengan api kecil selama kira-kira 30 menit kemudian minum. Terutamanya, jika diminum suam sebelum tidur pada waktu malam, ia juga membantu tidur lebih lena. Apabila badan menjadi hangat, jumlah darah ke otak juga akan lebih banyak.
Pada musim sejuk, jika Anda minum ini setiap hari, hanya selepas 3 bulan Anda akan merasakan tangan dan kaki Anda menjadi lebih hangat. Gabungan ketiga, halia dan lemon. Vitamin C dalam lemon membantu meningkatkan kesan antioksidan halia. Apabila digabungkan, keupayaan menyingkirkan toksin di dalam badan akan meningkat lebih 3 kali ganda. Setiap pagi, rendam sehiris halia dan separuh biji lemon dalam 200 ml, air suam untuk diminum. Inilah air detox. Ia membantu menyingkirkan toksin di dalam usus, membersihkan saluran darah, dan menyokong penyah toksikan hati. Walau bagaimanapun, jika diminum terlalu pekat semasa perut kosong, ia boleh menyebabkan pedih ulu hati, jadi minum 30 menit selepas makan adalah yang paling selamat. Gabungan keempat, halia dan ikan berlemak. Ikan berlemak seperti ikan kembung, ikan herring, dan ikan sardin mengandungi banyak lemak baik yang dipanggil omega-3. Ini adalah komponen teras untuk membina sel-sel otak. Halia membantu badan menyerap lemak baik ini dengan lebih baik. Makan halia bersama sashimi bukan sekadar untuk menghilangkan bau hanyir. Ia adalah satu gabungan saintifik yang membantu penyerapan nutrien. Makan ikan berlemak yang dipanggang bersama halia 2-3 kali seminggu. Tiada gabungan yang lebih baik untuk kesehatan otak. Sebenarnya terdapat juga hasil kajian yang menunjukkan mereka yang makan ikan dan halia bersama mempunyai kadar menghidap demensia yang hampir separuh lebih rendah. Sejurus selepas ini, saya akan bentangkan ringkasan teras untuk hari ini. Saya akan beritahu semuanya, termasuk prinsip amalan dan perkara yang perlu diberi perhatian. Sekarang, saya akan berikan Anda prinsip-prinsip spesifik tentang cara makan. Prinsip pertama, dos dan masa. Jumlah halia yang diambil setiap hari, dikira sebagai halia segar, adalah sekitar 10 grams. Ini bersamaan dengan 5,6 hiris nipis halia. Sebaiknya dibahagikan kepada 2 kali, sekali pada waktu pagi semasa perut kosong dan sekali selepas makan malam. Pada waktu pagi, ia membantu menggerakkan usus, dan pada waktu malam, ia membantu memulihkan keradangan semasa tidur. Prinsip kedua, kesinambungan. Untuk melihat kesannya, Anda mesti makan secara konsisten sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Jangan makan selama seminggu, kemudian berputus asa karena tidak nampak kesan. Ia mengambil masa 4 hingga 6 minggu untuk mikrobiom usus berubah. Dan untuk keradangan reda sepenahnya, ia memerlukan kira-kira 3 bulan. Ia seperti menanam pokok, tidak boleh siram sekali, kemudian berharap esok akan berbuah. Perlu disiram dan dijaga setiap hari, barulah pokok akan berbuah. Prinsip ketiga, kesegaran. Jika boleh, gunakan halia segar. Halia segar mempunyai kesan yang jauh lebih baik berbanding serbuk halia atau halia kering, karena gingerol, komponen terasnya, paling banyak terdapat dalam halia segar. Apabila membeli, pilih ubi yang kulitnya licin dan keras. Ubi yang berkedut atau lembut adalah halia lama. Prinsip keempat, sesuaikan mengikut keadaan badan. Mereka yang mempunyai badan yang panas, mengalami ulcer perut, harus makan halia dalam kuantiti yang lebih sedikit, karena halia bersifat memanaskan badan. Sebaliknya, mereka yang mempunyai badan sejuk, sukar hadam, boleh makan lebih sedikit. Pada mulanya, mulakan dengan dos yang kecil dan perhatikan tindak balas badan untuk menyesuaikan dos. Jika berasa pedih ulu hati atau tidak selesa, kurangkan dos. Baiklah, sekarang akhirnya saya akan bercakap tentang kes-kes kejayaan sebenar dan peringatan yang perlu dipatuhi. Anda masih ingat Puan Fatimah yang saya sebutkan tadi? Saya mencadangkan program 3 bulan untuknya. Setiap pagi beliau minum halia madu. Pada waktu malam beliau minum teh halia kurma merah dan 2 kali seminggu beliau makan ikan panggang bersama halia. Selepas 2 minggu, penghadamannya mula menjadi lebih mudah. Rasa kembung hilang dan beliau membuang air besar dengan lebih teratur. Selepas 4 minggu, beliau berkata tangan dan kakinya menjadi lebih hangat. Beliau juga tidur lebih lena pada waktu malam. Selepas 3 bulan, berlaku perubahan yang menakjubkan. Masalah pelupanya telah pulih dengan banyak. Beliau tidak lagi terkeliru nama cucunya dan ingat dengan jelas perkara yang berlaku beberapa hari lepas. Keputusan ujian darah menunjukkan paras keradangannya telah menurun ke tahap normal dan ujian mikrobiom usus juga mengesahkan bahwa jumlah bakteria baik telah meningkat dengan ketara. Keluarganya sangat terkejut.
Mereka berkata apa yang ubat demensia tidak dapat lakukan, Halia berjaya melakukannya. Tetapi saya memberitahu mereka, Halia bukanlah magis, tetapi ia telah menyembuhkan usus. Apabila usus menjadi sihat, otak juga menjadi sihat. Terdapat satu lagi case yang serupa. Encik Ismail, 75 tahun, telah menderita sakit sendi. Tetapi selepas 3 bulan mengambil Halia, kesakitannya telah berkurangan sebanyak 70%. Puan Aisyah, 69 tahun, mengalami keletihan kronik dan kemurungan, tetapi selepas konsisten minum teh Halia madu, beliau telah mendapat semula tenaganya dan moodnya juga menjadi lebih ceria. Tetapi ada juga perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama, Halia mempunyai kesan mencairkan darah. Oleh itu, mereka yang mengambil obat pencair darah mesti berunding dengan dokter sebelum mengambilnya. Kedua, hentikan pengambilan Halia seminggu sebelum pembedahan, karena ada risiko pendarahan. Ketiga, mereka yang mempunyai batu karang perlu berhati-hati. Halia merembeskan lebih banyak hempedu yang boleh menyebabkan kesakitan. Keempat, wanita hamil hanya boleh mengambil di bawah 1 gram setiap hari. Pengambilan berlebihan tidak baik, tetapi cerita ini belum berakhir di sini. Masih ada gabungan makanan lain yang boleh memaksimumkan keberkesanan Halia. Kandungan yang akan saya dedahkan mulai sekarang adalah permata sebenar yang tersembunyi dalam video hari ini. Gabungan kelima ialah Halia dan akar daun bawang. Bahagian akar daun bawang dalam perubatan timur dipanggil kongbay adalah herba yang sangat berharga. Apabila Halia dan akar daun bawang direbus bersama untuk diminum, ia menjadi ubat selesema semula jadi yang tiada tandingannya untuk merawat selesema peringkat awal pada musim sejuk. Akar daun bawang berkesan untuk melegakan sakit kepala akibat sejuk dan membantu mengeluarkan peluh untuk menyembuhkan selesema. Terutamanya, ini adalah alternatif yang hebat bagi mereka yang tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil obat selesema seperti wanita hamil. Apabila menyediakan daun bawang, jangan buang akarnya, basuh bersih dan keringkan. Boleh juga disimpan beku. Apabila berasa seram sejuk dan sakit kepala, masukkan sehiris Halia dan 3-4 batang akar daun bawang ke dalam 500 ml air, reneh dengan api kecil selama kira-kira 20 menit, kemudian minum. Minum semasa masih suam akan membantu mengeluarkan peluh serta-merta dan badan akan berasa lega. Gabungan keenam ialah Halia dan lobak putih. Ada pepatah lama yang mengatakan, malam naik katil makan lobak, pagi turun katil makan Halia. Rahasia panjang umur yang sihat tersembunyi dalam pepatah ini. Lobak putih digelar ubat penghadaman semula jadi kerana ia sangat kaya dengan enzim yang menggalakkan fungsi perut. Ia membantu melegakan gas yang terperangkap, menyokong penghadaman dan merangsang pergerakan usus. Terutamanya ia membantu menyingkirkan toksin yang disebabkan oleh makanan secara semula jadi. Sangat baik untuk mereka yang mengalami kembung perut atau sembelit. Lobak putih juga mempunyai kesan yang hebat dalam mencairkan kahak lama. Bahagian kulit hijau lobak putih mempunyai rasa sedikit pedas, itu disebabkan oleh komponen yang dipanggil sinigrin. Komponen ini membantu membersihkan bronkus. Bagaimana jika jus lobak putih dicampur dengan Halia rendam madu? Ia adalah gabungan yang hebat. Mereka yang mengalami sejuk di bahagian bawah perut, sukar hadam atau tidak selesa kerana sembelit, cuba bancuh 1 sudu Halia rendam madu dan jus lobak putih ke dalam sekawan air suam untuk diminum. Hanya dengan sekali minum, Anda akan merasakan perut menjadi selesa dan aliran hangat merebak dari dalam badan. Gabungan lobak putih dan Halia mempunyai kesan yang luar biasa dalam menguatkan perut, menggalakkan penghadaman, mengurangkan kembung dan memperbaiki fungsi usus. Gabungan ketujuh ialah Halia dan bawang putih. Halia dan bawang putih, kedua-duanya, adalah makanan yang mempunyai kesan anti radang dan antibakteria yang luar biasa. Apabila dimakan bersama, kesan penggalak imuniti akan berganda. Bukan sahaja membantu mencegah selesema, tetapi juga menyokong penghadaman. Apabila memasak hidangan daging, masukkan Halia dan bawang putih bersama akan membantu menghilangkan bau hanyir dan menyokong penghadaman yang lebih baik. Terutamanya, apabila makan daging seperti daging babi atau daging lembu, penggunaan Halia dan bawang putih bersama akan membantu menghilangkan bau daging dan juga mempunyai kesan melembutkan daging, menjadikan hidangan lazat dan mudah dihadam. Gabungan ke-8 ialah Halia dan kayu manis.
Kayu manis dan halia kedua-duanya adalah bahan yang bersifat memanaskan badan. Oleh itu, pada musim sejuk, jika dimakan bersama akan membantu melangkarkan peredaran darah dan berkesan dalam mencegah selesema. Masukkan 1-2 keping kayu manis ke dalam teh halia dan rebus akan menghasilkan minuman yang wangi dan memanaskan badan. Terutamanya, ini adalah gabungan yang hebat untuk mereka yang mempunyai tangan dan kaki yang sejuk serta peredaran darah yang lemah. Tetapi ada juga gabungan yang perlu dielakkan. Jangan minum halia dan susu bersama. Halia bersifat panas, manakala susu bersifat sejuk. Jika diminum bersama boleh menyebabkan masalah penghadaman atau perut. Terutamanya, elakkan mencampur susu ke dalam teh halia. Ia juga tidak serasi dengan minuman yang mengandungi kafein. Halia meningkatkan suhu badan, manakala kafein menggalakkan kesan diuretik, mengurangkan jumlah air dalam badan. Juga jangan makan bersama hidangan yang sangat berminyak. Ia boleh membebankan sistem penghadaman. Dan saya akan beritahu Anda satu lagi perkara. Sebaiknya makan halia pada waktu pagi. Jika dimakan pada waktu malam, Ki akan naik menyebabkan sukar tidur. Mereka yang mengalami insomnia harus mengelakkan pengambilan halia selepas pukul sik petang. Kitab perubatan kuno juga mencatatkan, halia menggerakkan Ki. Oleh itu tidak boleh dimakan pada waktu malam. Pada waktu malam, Cik perlu ditenangkan, tetapi halia menolak Cik ke atas, yang boleh menyebabkan insomnia. Akhir sekali, saya akan terangkan cara menyimpan halia. Halia paling berkesan apabila masih segar. Apabila membeli, pilih ubi yang kulitnya licin dan keras. Ubi yang berkedut atau lembut adalah halia lama. Sebaiknya simpan halia di tempat yang kering dan sejuk. Jika disimpan di dalam peti sejuk, balut dengan tuala kertas kemudian masukkan ke dalam bekas kedap udara. Jika lembab, halia boleh berkulat. Sama sekali jangan makan halia yang telah rosak atau berkulat. Ia boleh menghasilkan toksin. Lebihan halia boleh dihiris nipis kemudian dijemur kering untuk digunakan sepanjang tahun. Dijadikan serbuk halia juga sangat baik. Sejurus selepas ini, saya akan bentangkan ringkasan terakhir. Baiklah, mari kita ringkaskan apa yang telah kita pelajari hari ini. Radang usus berlaku karena 5 punca. Tabiat pemakanan yang salah, stres kronik, penyalahgunaan obat, penuaan, dan kurang bersenam. Keradangan ini mengikut darah naik ke otak dan boleh menjadi punca demensia dan kemurungan. Halia mempunyai kegunaan yang menakjubkan. Kesan anti radang yang kuat untuk mengawal radang usus, memperbaiki peredaran darah, meningkatkan bakteria baik di dalam usus, dan melindungi otak secara langsung. Halia digabungkan dengan madu, kurma merah, lemon, ikan berlema adalah gabungan asas. Tambah akar daun bawang akan memberi kesan pencegahan selesema yang hebat, tambah lobak putih akan menjadi penyelesaian terbaik untuk penghadaman dan sembelit. Bersama bawang putih akan meningkatkan imuniti berganda, dan bersama kayu manis akan membantu memperbaiki peredaran darah. Makan secara konsisten 10 gram setiap hari selama sekurang-kurangnya 3 bulan, sebaiknya pada waktu pagi dan elakkan pada waktu malam. Jangan makan bersama susu, kafein, dan hidangan yang sangat berminyak. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila usus sihat, otak juga akan sihat. Apabila penghadaman baik, ingatan juga akan lebih baik. Dan apabila keradangan hilang, seluruh badan akan berasa lega. Seperti Puan Fatimah, jika Anda amalkan hanya selama 3 bulan, Anda pasti akan merasakan perubahan pada diri Anda. Mulakan hari ini. Bukan esok, tetapi hari ini. Jika video dari saluran kesehatan warga emas ini benar-benar bermanfaat, sila tekan butang suka. Dan jangan lupa langgan dan hidupkan losheng pemberitahuan. Jika Anda menghidupkan losheng dalam mod semua, Anda akan menerima maklumat kesehatan seterusnya dengan paling cepat. Beritahu saya di ruangan komen ya. Daripada 8 gabungan hari ini, gabungan mana yang Anda ingin coba dahulu? Halia madu, teh halia kurma merah. Sila tinggalkan komen Anda. Dan dalam kalangan keluarga atau rakan-rakan Anda, adakah sesiapa yang sedang menderita masalah penghadaman, kemerosotan ingatan, kebas tangan, dan kaki? Hantarkan pautan video ini kepada mereka melalui WhatsApp atau message, ya. Sila kongsikan video ini. Perkongsian kecil Anda mungkin dapat melindungi kesehatan seseorang. Akhir sekali, sila ingat, kesehatan tidak terbina dalam sekelip mata,
Tetapi jika diamalkan sedikit demi sedikit setiap hari, pasti akan ada perubahan. Sehiris halia boleh mengubah hidup Anda. Jika Anda melindungi usus, Anda juga boleh melindungi otak. Mulakan dari hari ini. Saya akan menantikan ulasan Anda di ruangan komen selepas 3 bulan dengan badan yang telah berubah.